Assalamualaikum, terima kasih sebab sudi klik video ni. Saya Zulaika dan sudah tentu anda berada di channel Zulaika Roslan. Anda suka cerita seram, misteri maupun mistik? Kalau ya, tekan button subscribe laju-laju sebab saya ada banyak perkongsian cerita-cerita seram untuk dikongsikan dengan anda. Dan yang paling penting, jangan lupa aktifkan notifikasi loceng jadi anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru. Jadi untuk perkongsian kali ini, saya ada sebuah kisah mengenai orang bunian dan juga misteri kehilangan anak yang berada di dalam kandungan. Jadi tanpa membuang masa, let's jump to the story. Kisah ni sebenarnya dah berlaku agak lama jugalah, and then diceritakan oleh Cikgu Najwa. Cikgu Najwa, dia ada seorang adik yang bernama Naila. Naila ni juga seorang cikgu. Naila telah pun berkahwin dan suami dia actually adalah jodoh pilihan keluarga. Okey, selepas dia melalui proses pengenalan dengan husband dia ni, akhirnya dia bersetujulah untuk berkahwin dengan suami dia yang bernama Imran. So seperti kebanyakan pasangan lain, of course lah, Naila dan juga Imran, diorang nakkan cahaya mata and rezeki memihak kat diorang apabila pada usia awal perkahwinan Naila disahkan hamil anak sulung mereka. Maka bermulalah rutin pemeriksaan ibu hamil di klinik kesihatan ibu dan anak. So kita shortkan dia menjadi KK. Okey, sepanjang Naila ni mengandung and sepanjang dia buat check up dekat KK, dia tak mengalami apa-apa masalah pun lah. Kandungan dia dalam keadaan baik and then dia tak tersangkut dengan GDM atau sebagainya lah. And sepanjang dia mengandung juga, sebenarnya Naila ni dia tak ada apa-apa alahan yang teruk. Jadi dia boleh bekerja macam biasa and rutin harian dia tak berubah. Okey, bulan berganti bulan sampailah ke tarikh jangkaan Naila bersalin. Tetapi masa sampai kat tarikh ni, Naila sebenarnya belum ada apa-apa signs of labour. Dia masih belum ada tanda untuk melahirkan lah. Jadi macam biasa, doktor buat pemeriksaan, bukaan untuk bersalin, bukaan, berapa bukaan dia, and then air ketuban, keadaan baby, semua masih lagi dalam keadaan normal and baik. So doktor discharge Naila pada hari tersebut and memberikan Naila satu lagi tarikh baru, iaitu seminggu daripada tarikh yang sepatutnya Naila bersalin tu, untuk admit ward sekiranya Naila masih lagi belum ada apa-apa signs of labour jugalah masa tu. Maksudnya kalau Naila masih lagi belum bersalin, Naila masuk ward seminggu kemudian. Alright, seminggu berlalu pun Naila ni masih lagi belum bersalin. Dia ada rasa contraction yang sikit-sikit lah, tapi belum ada apa-apa tanda yang berat yang menunjukkan dia tu nak bersalin. And then pada hari yang doktor bagi dekat Naila tu, seperti dijadualkan, Naila ni tetap admit ke ward lah. And then pemeriksaan dijalankan seperti biasalah, pemeriksaan CTG jantung baby, pemeriksaan air ketuban, bukaan untuk bersalin dah berapa and all. And then disebabkan doktor tengok semua masih lagi dalam keadaan normal, and Naila ni pun belum ada bukaan lagi untuk bersalin. Kalau tak silap Naila kata lebih kurang 1 cm macam tu je lah, masih lagi belum kuat kan. So doktor pun decide untuk induce Naila keesokan harinya bagi membantu Naila untuk bersalin secara normal. So let's say kalau induce tak berjaya, Naila akan dioperation lah, ataupun sepanjang tempoh induce tu, kalau baby dah nampak dalam keadaan stres ataupun baby lemas dan sebagainya, Naila akan dioperation lah. So malam pertama Naila dekat hospital, dia tidur lebih awal sebab esoknya dia akan di-induce. Keesokan harinya, Naila ni dia tersedar lebih awal daripada biasa. So dia kata masa tu dia tersedar sebenarnya sebab dia nak pergi ke tandas nak buang air lah. But masa dia tersedar tu, dia rasa sesuatu yang sangat pelik tau dekat badan dia. Orang yang dah syarat mengandung dengan berat bayi kemungkinan besar lebih kurang 2.5 kilo ke atas, ada yang reach 4 kilo pun kan, tapi normal macam 2.5 ke 3.5 macam tu. Of course dengan bebanan seberat tu, badan kita akan terasa lemah, and then kalau kita nak bangun daripada baring pun kita akan rasa berat kan, kita akan bangun slow-slow. So macam Naila, selalunya dia kalau nak bangun daripada baring, dia akan berpaut kepada sesuatu and then dia akan bangun pelan-pelan. Tetapi pagi tersebut, dia rasa badan dia sangatlah pelik. Dia rasa macam badan dia ringan tau. Dia tak ada rasa bebanan bayi pun dekat perut dia. So masa dia nak bangun tu pun, dia boleh bangun relax je macam biasa dia bangun sebelum dia mengandung. Dia dah rasa pelik tau masa ni.
Okey, dia pun peganglah perut dia, cubalah meraba-raba nak kononnya nak berinteraksi dengan bayi lah. Tapi masa dia pegang perut dia, dia tak dapat rasa tahu susuk tubuh bayi dia dekat perut. Sebab baby yang dah besar, and then yang memang kita dah sampai masa untuk bersalin, of course lah kita akan rasa kan pergerakan baby, and then kita akan rasa lah physical baby walaupun sikit-sikit kan. Masa tu dia tak dapat rasa physical baby dia. So dia dah rasa pelik. Bila dia cuba macam cocok-cocok perut dia tak dapat rasa any movement dalam perut dia tau. Maksudnya baby tak berinteraksi dengan dia. Masa tu dia tak fikir yang baby dia meninggal atau sebagainya, tapi dia terus fikir baby dia hilang. Tapi disebabkan masa tu dia memang nak pergi toilet sangat, dia bangun dulu, dia pergi tandas, dia selesaikan hajat dia, dan dia balik dekat katil dia, dia tekan loceng and dia panggil nurse. Masa dia panggil nurse kan, dia cakap dekat nurse, saya rasa macam tak boleh rasa kehadiran bayi saya rasa macam bayi saya hilang. Dia kata dekat nurse macam tu. Bila dia cakap bayi dia hilang, yang nurse ni pula fikir anak dia meninggal ataupun anak dia tak berinteraksi dengan dia, mungkin jantung baby lemah dan sebagainya. Nurse ni fikir macam ni. So nurse nak guna nak check CTG jantung baby dululah. Tapi masa dia letakkan alat tu dekat perut Naila, sebelum dia letakkan, of course dia akan tekan-tekan perut kan, nak cari kedudukan baby kan. And masa dia tekan perut Naila ni lah, dia pun rasa benda yang sama seperti Naila rasa. Dia tak boleh detect susuk bayi yang ada di dalam perut Naila. Dia tekan pun dia tak jumpa tau. So masa ni nurse pun dah agak pelik tau. Tak mungkin baby kecut dan sebagainya kan. So masa ni dia dah mula risau. Terus dia tolak Naila pergi dekat bilik rawatan. Dekat bilik rawatan dia ada mesin ultrasound kan. So dengan harapan mesin ultrasound ni dia boleh detect lah bayi Naila ni tadi kan. So dia terus ditolak pergi ke bilik rawatan. Sampai kat bilik rawatan ambil masa sikit lah nak tunggu doktor sampai kan, sebab ni emergency kan. Lepas tu doktor sampai, doktor terus letak alat mesin ultrasound tu dekat perut Naila. Dan masa ni sebenarnya memang sangat mengejutkan. Bukan dekat ruang tu je, dia boleh mengejutkan satu hospital tu, sebab mesin yang diletakkan dekat perut Naila tu, and melalui reflection screen yang ada, mereka tak jumpa kehadiran bayi Naila sama sekali. Bayi yang dah sempurna sifat, yang dah besar, diorang tak dapat cari menggunakan mesin ultrasound tu. Dalam banyak-banyak mesin ultrasound tu yang paling tepat lah untuk lihat apa yang ada di dalam kan, and diorang tak jumpa sama sekali. Dia macam kelihatan Naila ni buncit angin je ataupun kembung angin macam tu je. Tak ada kehadiran bayi pun masa tu. And masa tu memang dah riuh, memang dah kecoh. Yelah, semalam sebelum Naila tidur, masa scan nak check semua ada kan, bayi ada, semua ada. And all this while dalam 9 bulan dia pergi check up kat KK, semua ada. Tiba-tiba bila dah sampai masa untuk melahirkan, tiba-tiba bayi tu hilang. Dia tak teran tak apa, bayi tu hilang tanpa jejak. And masa ni sebenarnya Naila memang dah menangis agak teruk lah, sebab dia dapat rasa kan naluri seorang ibu. So doktor ni pula memang dah kecoh. Doktor ni kan dalam fikiran dia kan, agaknya lah masa tu mesti dia fikir, kalau aku nak bagi tahu pasien aku, puan saya minta maaf, bayi puan meninggal dunia, saya tak dapat jumpa detak jantung bayi puan, rasanya lebih mudah kot daripada nak cakap dekat pasien, puan maaf bayi puan hilang tanpa jejak. Okey, dan masa ni memang keadaan dah riuh, and Naila pun dah tahu keadaan tu. Naila ditolak balik kat katil dia, tunggu husband dia sampai. And masa husband dia sampai, bertambah deraslah tangisan si Naila dan juga husband dia. Husband pun menangis jugalah. And masa ni kan sebenarnya condition perut Naila dah mula mengimpis tau, seolah-olah Naila ni memang tak pernah mengandung. And then bila doktor scan semula perut Naila, doktor tengok keadaan perut dia, macam keadaan rahim dia tu tak mengembang sama sekali, and nampak macam seolah-olah Naila ni memang tak pernah mengandung. Maka discharge lah husband and wife petang tersebut dalam keadaan hampa dan hiba. Kalau hiba disebabkan anak meninggal, jasad masih ada, kalau rindu boleh pergi pusara. Tetapi sekarang diorang dalam keadaan hiba sebab anak hilang tanpa jejak.
And of course lah, petang tu lepas discharge je, diorang terus pergi ke pusat rawatan Islam lah untuk tahu apa sebenarnya perkara yang berlaku dekat Naila. And selepas ustaz tu tengok, ustaz tu cakap kat diorang yang anak diorang sebenarnya diambil oleh orang bunian. Sama ada ditumpangkan di dalam perut Naila, memang anak orang bunian ditumpangkan, ataupun diambil, tak pastilah. And of course lah, Imran dia merayu dekat ustaz, tolong tarik keluar balik anak dia daripada alam sana, sebab diorang dah buat preparation, baju baby semua dah lengkap, semua dah ada, seluruh ahli keluarga menanti kehadiran zuriat diorang kan. So Imran dia merayu dekat ustaz tu untuk tarik keluar balik baby diorang daripada alam sana. Tetapi ustaz tu dia hanya boleh jawab macam ni, saya minta maaf, bukan saya tak nak tolong tarik keluar anak awak daripada alam sana, tetapi anak awak dia tak lahir di dunia. Kalau kita tarik dia keluar daripada alam sana, saya risau dia tak jadi seperti yang kita inginkan. Jadi nasihat saya, redha dengan apa yang berlaku, insya-Allah nanti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka sekali lagi husband and wife ni pulang dalam keadaan hiba. And of course lah, dia balik rumah, ada family yang datang memujuk Naila. Cikgu Najwa ni pun samalah, dia datang pujuk Naila, bagi semangat kat Naila. And Naila ni dia tak ambil maternity leave pun. 1 week later dia terus start pergi kerja. And bila cikgu-cikgu lain tanya, dia cerita apa yang berlaku, and semua orang menangis bersimpati dengan Naila. Sebab 9 bulan kan kandung, tiba-tiba bukan meninggal tapi hilang tanpa jejak. So itulah dia kisah yang berlaku kepada Naila. Okay guys, terima kasih sebab sudi dengar cerita ni sampai habis. Apa pun yang berlaku kepada Naila ataupun Imran, kebenarannya hanyalah diketahui oleh Yang Maha Esa. So kita yang dengar ni anggaplah sebagai perkongsian cerita dan janganlah terlampau taksub. Jangan lupa like video ni and drop in komen anda. Paling penting, kalau anda rasa cerita ni menarik dan perlu lagi ramai orang dengar cerita ni, share. Okay, so sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys, bye.